Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Hafiz Dawson untuk bicara naratif pada malam minggu ini. Saya akan menemani anda dalam kurang lebih 1 jam bagi membincangkan satu topik penting berkenaan dengan pembukaan parlimen dan apa yang penting kita ingin bercakap berkenaan dengan transformasi parlimen yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob lewat petang semalam berkenaan dengan 7 tawaran dan juga yang dikatakan sebagai 7 transformasi parlimen dan juga pentadbiran kerajaan. Dan apa yang penting bagaimana kita ingin menginterpretasi dan juga memperlihat dan juga memahami maksud di setiap 7 perkara yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Antara perkara yang penting boleh kita kongsikan di sini, antara yang paling mendapat perhatian adalah berkenaan dengan rang undang-undang anti lompat parti dan juga pelaksanaan undi 18 dan juga banyak lagi perkara lain yang kita akan telusuri satu persatu dan juga kita ingin memahami bagaimana perkara ini perlu difahamkan dengan lebih jelas supaya tiada fahaman yang terpisung daripada makna asal yang dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini yang kita akan bincangkan bersama dengan dua tetamu yang sudah pun bersedia, tapi sebelum itu kita ingin lihat apa yang dikatakan oleh Speaker Dewan Rakyat yang berbahagia Datuk Azhar Azizan Harun. Saya amat mengalu-alukan kenyataan tersebut kerana saya rasa inisiatif reformasi yang dibentangkan amat baik dan akan dapat memberi satu kebaikan kepada sistem demokrasi yang kita amalkan. Anti-hopping law tu, Akta Lompat Parti, saya rasa walaupun telah banyak diperkatakan oleh pihak-pihak ahli politik serta juga pihak civil society dan NGO, tetapi saya rasa kita perlu mengkaji dengan amat mendalam untuk melihat masalahnya yang sebenar sebelum kita boleh menyediakan satu remedi yang baik bagi masalah tersebut. Saya rasa naratif dan diskurs mengenai lompat parti ini perlu kita perdalamkan sebelum kita dapat menyediakan satu rang undang-undang yang bertepatan dan berpatutan. Memperkukuhkan jawatankuasa pilihan itu saya rasa boleh dibuat dengan agak cepat. Dan untuk memberi komposisi jawatankuasa pilihan yang lebih seimbang di antara kerajaan dan pihak pembangkang itu pun boleh dibuat dengan cepat. Untuk memberikan status kepada ketua pembangkang itu, status menteri dan saraan yang berpatutan itu pun saya rasa boleh dibuat secara cepat. Malah secara praktikalnya saya sendiri menganggap ketua pembangkang sebagai setara dengan menteri, kerana kalau dalam berdewan boleh dilihat selama saya jadi speaker, saya memberi masa yang sama kepada ketua pembangkang dan kepada menteri. Jadi itu dapat dibuat dengan agak cepat. Baik, itu antara respon awal oleh Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun berkenaan dengan 7 transformasi parlimen yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan untuk kita mengetahui lanjut perkara berkenaan dan juga seperti saya maklumkan untuk kita faham dan juga memahami makna sebenar di balik 7 transformasi yang ditawarkan itu, kita bersama dengan Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal bin Nik Mahmud, Ketua Kluster Governance, Perundangan dan Pengurusan Awam Majlis Profesor Negara. Hello, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hafiz. Ya, sama-sama. Dan kita ada seorang lagi tetamu bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Fathi Yusof, pensyarah penyelidik di Pusat Polisi Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM Kampus Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hafiz. Ya, baik, dua individu ini sangat penting untuk kita fahami dan juga ingin memperjelaskan kepada anda makna sebenar, dan saya ingin mulakan terus kepada Prof Nik terlebih dahulu. Tadi kita melihat apa yang dikongsikan antara respon awal Speaker Dewan Rakyat berkenaan dengan 7 transformasi parlimen dan juga pentadbiran kerajaan secara khususnya di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mungkin Prof awal ini untuk kita memahami dengan lebih mendalam sebelum kita pergi lebih jauh untuk memahami satu persatu. Apa respon awal Prof berkenaan dengan perkara ini? Pertama saya ingin bercakap tentang transformasi itu sendiri. Ya. Perkataan transformasi itu perkataan yang besar. Ya. Serupa juga dengan perkataan reformasi. Ya. Saya rasa transformasi parlimen ini telah berjalan begitu lama sekali. Setiap tahun itu ada sahaja perubahan yang dilakukan.
kita tidak boleh kata bahawa kerajaan yang terdahulu atau kerajaan sebelum ini tidak melakukan transformasi parlimen. Ada sedikit sebanyak, kalau tak banyak pun. Tapi saya rasa tahun ini seperti yang diwawarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, transformasi atau reformasi yang dicadang itu adalah sangat besar dari berbagai aspek, khususnya tentang tempoh jawatan Perdana Menteri dan juga Undang-Undang Lompat Parti dan juga undi 18. Kita tahu bahawa undi 18 misalnya telah dipinda perlembagaan kita tahun 2019 kalau tidak silap saya, dan cuma ia belum dapat dilaksanakan lagi. Berbagai perkara yang perlu diselesaikan, isu tentang mekanismenya dan sebagainya, isu tentang pendaftaran, ini telah ditimbulkan oleh SPL sendiri. Tapi namun saya rasa bahawa jika ada will, kalau ada political will itu, saya rasa ia boleh dilaksanakan dengan baik. Cuma saya nak bercakap tentang transformasi itu sendiri, ialah kita tahu bahawa urusan ataupun fungsi utama parlimen ialah membuat undang-undang. Itu saya rasa kita tak perlu bincang, sebab memang itu apa dipanggil sebagai fungsi yang paling penting. Dan ia mudah, tidak ada masalah besar dan tidak perlu ada transformasi mungkin dalam membuat undang-undang. Mungkin ada sedikit banyaklah tentang isu tentang kertas putih dan sebagainya yang perlu dikongsi bersama kepada rakyat supaya rakyat dapat memberi feedback pada setiap rang undang-undang tersebut. Tapi namun itu saya rasa boleh dilaksanakan. Tapi saya rasa yang paling penting dalam transformasi parlimen ialah ia harusnya berfungsi dengan efektif untuk memastikan bahawa kerajaan bertanggungjawab secara kolektif di parlimen. Itu pertama saya kata penting. Kerana tujuan parlimen itu untuk mendengar dan cuba menyelesaikan masalah rakyat, dan ini dibawa oleh wakil rakyat di parlimen, dan kita mahu fungsi itu diutamakan. Dan di samping fungsi-fungsi lain, iaitu memastikan bahawa keabsahan kerajaan itu sentiasa berlaku, ada proses keabsahan jika kerajaan dalam masalah dan sebagainya. Itu saya rasa itu amat penting. Yang penting saya rasa, yang penting yang saya rasa perlu ditekankan ialah peluang kepada ahli parlimen itu bercakap, bertanya soalan dan memberi pendapat mereka supaya apa yang ingin dikatakan oleh rakyat itu dapat disampaikan dengan jelas kepada parlimen, dan sebarang solusi ataupun sebarang kesimpulan yang perlu dibuat dengan segera dalam parlimen. Itu saya rasa perlu dilihat secara keseluruhan, misalnya dalam konteks soal bahas di parlimen. Cukupkah ruang, cukupkah masa untuk pihak ahli parlimen bertanya kepada menteri? Adakah menteri bercakap dan menjawab dengan jelas atau menjawab dengan sambil lewat? Itu saya rasa isu-isu dengan transformasi parlimen. Kita tahu bahawa fungsi undang-undang itu memang dilaksanakan dengan baik. Cuma fungsi-fungsi yang lain yang saya rasa lebih penting dapat menjadikan parlimen sebuah medan yang sesuai untuk menegakkan prinsip demokrasi di Malaysia. Ya, baik Prof. Itu penting apabila Prof menyebut political will, itu satu perkara yang perlu kita faham dan bagaimana fungsi parlimen itu bergerak, dan betul apa Prof katakan berkenaan dengan wakil rakyat perlu bersuara dengan masa yang cukup untuk menyalurkan maklumat dan juga mencari jalan penyelesaian. Saya ingin kembali kepada Dr. Fatihi untuk kita melihat apa yang dikatakan sebagai tujuh transformasi ini. Antara respon awal yang saya boleh katakan mendapat pandangan yang positif, khususnya daripada Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyambut baik tawaran ini. Mungkin daripada kacamata Dr. Fatih, bagaimana kita melihat ini bahawa satu sinar baru kepada politik dan juga atmosfera yang kita lihat selama ini keruh, dan akhirnya kita nampak satu bayangan jernih ini, Doktor. Ya, Hafiz, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perkembangan yang berlaku berkaitan dengan transformasi parlimen ini satu perkembangan yang sangat positif. Dan kita perlu memahami perkembangan berdasarkan kepada latar belakang peristiwa yang berlaku sebelum daripada perubahan kerajaan baru-baru ini. Sebab kalau kita perhatikan asas yang diletakkan seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau menyebut bahawa perubahan yang dicadangkan ini berteraskan kepada hasrat untuk mewujudkan kestabilan politik. Saya kira itu antara kunci yang penting untuk kita faham, kerana perkembangan politik yang berlaku mutakhir ini, termasuklah peristiwa darurat, kemudiannya pergolakan politik
yang berlaku di antara parti pembangkang di dalam parti-parti kerajaan sendiri memberi impak yang besar kepada rakyat, memberi impak yang besar kepada negara. Dalam keadaan rakyat berdepan dengan COVID-19 ini, kita berada dalam suasana ketidakstabilan politik yang berpunca daripada yang kita boleh katakan perebutan kuasa yang berlaku di kalangan ahli-ahli politik dan juga peristiwa lompat parti perubahan yang disebut sebagai realignment of politik dan sebagainya. Ia memberi kesan yang besar kepada rakyat, memberi kesan besar kepada negara. Dan saya percaya apa yang ditawarkan atau dikemukakan oleh Perdana Menteri ini merupakan satu langkah berani, satu langkah penting dan juga satu sikap yang sangat terbuka yang memberi ruang kepada semua pihak untuk bersama-sama melakukan perubahan. Dan asas kepada perubahan ini juga adalah berdasarkan kepada konsep kesepakatan. Kita tahu kerajaan yang ada ini, kalau mengikut sokongan yang dinyatakan berdasarkan pelantikan Perdana Menteri yang lepas adalah 114 orang daripada 220 orang. Ini satu jumlah yang sangat tipis. Dan tawaran yang dikemukakan oleh Perdana Menteri berkenaan merupakan satu tawaran yang bertitik tolak berdasarkan kepada konsep kesepakatan politik. Kerana rakyat dan juga negara dan lebih-lebih lagi Duli Yang Maha Mulia Di-Pertuan Agong ingin melihat wujudnya kestabilan politik melalui kesepakatan dan juga politik matang. Saya kira ini satu prinsip yang penting dan tawaran yang dikemukakan itu kalau kita perhatikan Hafiz, satu persatu. Yang pertamanya hampir sama dengan tawaran yang dikemukakan oleh Perdana Menteri yang lalu yang telah meletakkan jawatan iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang keduanya sebahagiannya adalah kandungan reformasi yang ingin dilaksanakan oleh Pakatan Harapan itu sendiri. Sebagaimana kita tahu Undi 18 adalah proses reformasi yang sedang berjalan sejak daripada Pakatan Harapan. Begitu juga kalau kita lihat usaha untuk mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada dua penggal. Sebenarnya pada tahun 2019 ada satu cadangan pindaan atau rang undang-undang pindaan perlembagaan yang kedua yang khusus dibuat bagi mengehadkan jawatan Perdana Menteri kepada dua penggal. Itu dilakukan pada waktu pemerintahan Pakatan Harapan dan beberapa reformasi yang lain termasuk juga mengaktifkan atau memberikan nafas yang baru kepada jawatakuasa pilihan khas. Ini juga sebahagian daripada reformasi pada waktu Pakatan Harapan. Saya percaya ini merupakan tawaran berteraskan kepada usaha untuk mewujudkan kestabilan politik yang merupakan satu perkara yang penting yang menjadi harapan semua pihak di dalam negara kita. Sebab itulah Hafiz, kalau berdasarkan tawaran ini saya tak rasa Pakatan Harapan akan menolaknya kerana dia bertepatan dengan agenda Pakatan Harapan itu sendiri dan juga sesuai dengan hasrat rakyat untuk melihat kestabilan melalui kesepakatan. Ya, betul. Dan juga pastinya pelaksanaan Undi 18 dan juga dua penggal ataupun 10 tahun itu sudah pun dinyatakan. Dan kalau kita melihat kepada transformasi parlimen yang ditawarkan, antara perkara pertama yang diletakkan adalah rang undang-undang anti lompat parti yang akan dibentangkan parlimen. Saya ingin kembali kepada Prof Nick berkenaan dengan perkara pertama yang diumumkan ini. Kalau kita lihat seperti dimaklumkan oleh Dr. Fatih tadi, kita melihat berlaku pergolakan politik, rakyat memahati dan sebagainya. Bagaimana kita ingin melihat bahawa undang-undang anti lompat parti ataupun RUU ini akan memastikan bahawa keabsahan itu tidak akan lagi digugat, tidak akan dibangkitkan lagi, dan bagaimana kita ingin memahami bahawa RUU ini dapat menjamin kestabilan politik dalam tempoh bukannya 2-3 tahun akan datang, tapi untuk sepanjang Malaysia ini dinaungi oleh parti politik yang kita anggap sebagai melindungi keprihatinan rakyat dan sebagainya. Prof. Baik, saya melihat bahawa undang-undang lompat parti ini dititik tolak juga daripada kes di Kelantan, Nordin bin Salim melawan Dewan Undangan Negeri Kelantan, di mana wakil rakyat Nordin bin Salim ketika itu telah pindah parti dan ataupun lompat parti, dan akibat daripada pindaan Perlembagaan Negeri Kelantan, pindaan Undang-Undang Tubuh Negeri Kelantan itu menyebabkan beliau seharusnya hilang kursinya. Tapi beliau telah membawa kes itu ke mahkamah dan Mahkamah Agung memutuskan, Mahkamah Tinggi masa itu, bahawa undang-undang tersebut ialah tidak berperlembagaan kerana telah menghalang kebebasan beliau
sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri untuk memilih parti yang beliau ingin jadi ahli dan ingin berjuang bersama. Jadi dalam konteks itu, undang-undang lompat parti ini perlu melalui proses yang begitu saya anggap begitu rumit, ya. Maksudnya kerana ada keputusan mahkamah yang mengatakan bahawa undang-undang lompat parti yang tidak boleh dilaksanakan kerana ia tidak berperlembagaan. Kita tahu negeri Pulau Pinang telah mengadakan undang yang serupa, dan oleh kerana itu maka kita perlu berhati-hati, ya, dalam membuat undang-undang itu rupa, kerana tidak mahu bahawa undang-undang itu akan dibawa ke mahkamah dan dijadikan sebagai undang-undang tidak berperlembagaan. Namun saya melihat bahawa undang-undang lompat parti itu penting. Ada kebaikan, ada keburukan. Namun kita lihat secara keseluruhannya banyak yang mengatakan tentang kebaikannya, kerana lompat parti itu telah merosakkan keyakinan rakyat kepada wakil rakyat yang telah melompat parti. Ia telah mengganggu gugat sokongan rakyat kepada wakil tersebut, kerana beliau bertanding selama ini atas nama sebuah parti dan menang disokong oleh rakyat kerana parti tersebut, ya. Tiba-tiba dia keluar, maka hilanglah kepercayaan, maka hilanglah apa dia panggil sebagai telah melakukan kesalahan, melanggar amanah yang telah ditetapkan. Jadi kita boleh berbincang dengan isu ini dengan panjang lebar, ya. Namun saya lihat bahawa undang-undang lompat parti ini ada kebaikannya dan perlu dibuat atas dasar bahawa ia telah banyak berlaku di Malaysia, telah menyebabkan ketidakstabilan politik, ketidakstabilan kerajaan, dan ia perlu dikekang. Jadi apa yang perlu, seperti yang berhormat speaker pagi tadi mengatakan bahawa undang-undang lompat parti perlu, namun kita perlu mengkajinya. Kalau kita lihat amalan-amalan di negara lain, ya, misalnya di Amerika Syarikat dipanggil recall election, tapi sistemnya bukan berbentuk apa yang kita fikirkan, iaitu kelompak parti menghilang kursi. Tidak, ya. Dia perlu melalui satu proses dipanggil proses petition. Saya baca tadi di California, misalnya Governor California sekarang ini mungkin akan berlaku recall election sebab beliau telah mengadakan perjumpaan yang melanggar SOP COVID. Jadi rakyat orang yang memilihnya tidak puas hati dan mereka mahu beliau berhenti ataupun meletak jawatannya. Jadi tak perlu pertama ada petition. Mesti 12% daripada pengundi bersetuju untuk membawa beliau ke landasan recall election. Itu tingkat pertama. Kalau dapat 12% yang menyokong petition, baru boleh buat recall election. Dan dalam recall election, mesti 50% dari pengundi yang mengundi memaukan beliau meletak jawatan. Barulah boleh beliau hilang jawatan tersebut. Jadi proses ini yang panjang dan saya pasti akan memerlukan wang yang banyak, belanjaan besar daripada SPR kalau ia diadakan di Malaysia. Jadi dalam konteks Malaysia, kita kena fikirkan adakah kita mahu satu undang-undang yang keras di mana lompat parti atau hilang jawatan dalam parti atau dibuang dari parti atau melakukan kesalahan dalam parti, maka secara automatik hilang kerusi. Adakah kita mahu begitu? Adakah kita mahukan seperti yang berlaku di Amerika Syarikat, recall election? Jadi kalau kita baca literature tentang undang-undang lompat parti ini, saya baca satu kajian di India yang dilakukan oleh seorang pengkaji. Dia telah mengkaji 40 negara Commonwealth. Daripada 40 itu 26 daripada negara Commonwealth tersebut ada undang-undang menghalang lompat parti. Sama ada dia lompat parti kerana sukarela ataupun dia dibuang dari parti tersebut, atau sebagaimana dia dibuang ataupun dia secara sukarela, maka ia akan hilang secara automatiknya. Ya. Baik, Prof. Misalnya di negara Belia. Baik, penjelasan yang konkret. Namun kita ingin menelusuri satu persatu dan itu soal RUU anti lompat parti dan sebagainya. Satu pemahaman yang jelas. Tadi Dr. Fazli menyebut berkenaan dengan undi 18. Itu satu perkara yang penting untuk anak muda, rakyat Marhain, untuk menempuhi PRU 15 akan datang. Itu penting untuk kita memahaminya. Namun kita berehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif.
Baik, bertemu kembali dalam Bicara Naratif, masih lagi berbicara berkenaan dengan transformasi Parlimen. Tadi kita ingin melihat dan juga sudah pun melihat berkenaan dengan RUU anti lompat parti. Dan saya ingin kembali kepada kedua-dua tetamu, Dr. Fathi dan juga Prof. Nick. Saya ingin kembali kepada Dr. Fathi terlebih dulu. Awal Dr. menyebut berkenaan dengan undi 18. Ini satu isu yang long due juga sejak tahun 2019 ketika mana pemerintahan Pakatan Harapan. Dan ianya dalam kenyataan pelaksanaan undi 18 dalam tempoh terdekat dan RUU tersebut akan dibentangkan. Kalau bercakap tentang tempoh terdekat ini, sudah tentu PRU 15 kalau kita ikutkan just around the corner, kalau orang putih katakan. Mungkin Dr. Fathi, bagaimana undi 18 ini kita melihat dari segi sudut politiknya dan juga penglibatan anak muda dalam PRU yang akan datang ini? Ya, kita percaya usaha untuk melaksanakan undi 18 ini akan dipercepatkan oleh pihak kerajaan. Yang pertamanya kerana dari sudut aspek perundangan dan juga perlembagaan, pindaan telah dibuat sejak pada tahun 2019 lagi. Dan cuma kita tahu bahawa wujud masalah-masalah dari sudut teknikal yang saya percaya boleh diatasi, walaupun agak sukar juga masalah itu, tetapi boleh diatasi. Dan kita tahu juga ada keputusan mahkamah yang telah dibuat di Sarawak, yang mana mahkamah telah mengeluarkan satu perintah supaya undi 18 ini dilaksanakan selewat-lewatnya pada bulan Disember. Sejauh mana pelaksanaannya dapat dilaksanakan seperti yang diminta oleh mahkamah itu mungkin boleh dibincangkan, tetapi dia merupakan satu perkara penting yang telah diiktiraf melalui kelulusan pindaan perlembagaan dan juga disahkan sendiri oleh mahkamah. Saya rasa tidak ada alasan bagi kerajaan untuk menangguhkan, walaupun mungkin dari sudut aspek sokongan pembangkang yang ada sekarang, mungkin itu soal lain, tetapi kerajaan perlu bertindak segera bagi memastikan pelaksanaan undi 18 ini. Ada pihak yang menyentuh soal, kita katakan, kematangan. Bagi saya, generasi muda pada hari ini sudah mempunyai kelayakan dan kesesuaian untuk mengundi pada umur 18. Cuma soal yang perlu dibincangkan adalah soal dari sudut pendidikan pengundi. Ini saya kira satu aspek yang sangat penting. Apabila kita ingin memberikan peranan dan juga kuasa kepada anak-anak muda berumur 18 tahun mengundi, bermakna pendedahan dari sudut kesedaran politik perlu diberikan sejak daripada sekolah menengah. Maksudnya pada umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun dan 17 tahun perlu diberikan pendedahan-pendedahan, bukan sekadar pengajian yang kita ada dari sudut sejarah dan sebagainya, tetapi perlu diperdalamkan sedikit, khususnya berkaitan dengan soal kenegaraan. Sebab kita perlukan pengundi-pengundi yang mempunyai maklumat, informed voters, bukannya pengundi-pengundi yang membuat pilihan berteraskan kepada emosi. Dan kita tahu realiti politik yang ada sekarang ini, kadang-kadang social media digunakan untuk menimbulkan emosi bagi mendapatkan sokongan atau menimbulkan kebencian kepada pihak lawan supaya pengundi-pengundi tidak menyokong pihak lawan. Ini politik berteraskan emosi. Ini kita kena elakkan. Sebab itulah bila kita bercakap soal undi 18 ini, ia perlu disertakan dengan satu pelan tindakan bagi memberikan pendidikan dan juga kesedaran politik kepada generasi muda. Dan saya kira di sekolah-sekolah perlu dimasukkan pengajaran-pengajaran aspek kenegaraan, aspek dari sudut menjadi pengundi yang bijak dan sebagainya. Dan SPR telah menyediakan beberapa modul berkaitan dengan pendidikan pengundi, tetapi bagi saya belum cukup. Ia perlu dimantapkan lagi, perlu diperkukuhkan supaya anak-anak muda bukan sekadar boleh menjadi pengundi yang baik, tetapi boleh menjadi warga negara yang baik dan boleh menjadi ejen supaya mereka mengelakkan unsur-unsur atau anasi-anasi negatif di dalam konteks politik yang kita ada. Kita tahu di dalam persaingan politik demokrasi ini, aspek persaingan untuk mendapat sokongan, mendapat undi ini kadang-kadang menimbulkan budaya-budaya yang negatif. Dan warga-warga internet kita tahu yang disebut sebagai netizen memberikan sumbangan besar dari sudut sebaran maklumat. Tetapi dalam masa yang sama, rakan-rakan netizen kita perlu beringat supaya tidak menjadi ejen yang menyebarkan fitnah, ejen yang menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak jelas dan sebagainya. Dan kita tahu sebahagian daripada mereka yang aktif menggunakan media sosial ni adalah anak-anak muda. Dan satu sudut aspek lain, Hafiz, bila kita bercakap soal undi 18, timbul juga kerisauan berdasarkan kepada perbincangan di dalam media sosial. Apabila anak-anak muda ini melihat pergolakan politik yang
berlaku di dalam negara kita ini, terdapat kecenderungan di kalangan anak-anak muda, bahkan yang dewasa sekalipun, untuk tidak memberikan undi di dalam pilihan raya akibatnya kerana kecewa dengan tindakan ahli-ahli politik. Saya kira ini perlu ditangani, sebab tu apa yang disebut oleh Prof. Nick tadi sangat penting untuk kita ada undang-undang lompat parti. Dan saya percaya dalam situasi yang ada sekarang ini, selepas kita berdepan dengan kegawatan politik, situasi tidak menentu di dalam politik, inilah saat yang paling baik, yang paling sesuai untuk kita laksanakan undang-undang anti lompat. Dan ia perlu dilaksanakan segera supaya pilihan raya yang akan datang ini dapat dilaksanakan dalam situasi calon-calon yang bertanding menggunakan simbol parti, tidak sesuka hati memberikan sokongan kepada parti lain. Ini saya kira satu asas yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Prof Nick, kita ingin bercakap lagi tentang undi 18 itu. Kalau kita lihat soalnya, apa yang Dr. Fasih kata, soal pendidikan, kita ingin lihat kepada soal mereka peratusan mengundi. Impaknya kalau kita lihat bukan sahaja memberi impak kepada struktur parlimen itu sendiri, malah memberi impak kepada di lapangan ketika mana PRU akan datang nanti. Pandangan Prof berkenaan dengan peratusan undi ini, adakah mereka kita melihat satu peningkatan yang ketara, dan kalau kita lihat anak muda ketika ini lebih cenderung untuk memilih calon-calon yang lebih muda. Namun kita lihat trend dan juga julat umur wakil rakyat ketika ini boleh dikatakan bawah 40 itu tidak terlalu ramai. Mungkin Prof, apa pandangan yang jelas daripada sudut ini? Saya rasa banyak faktor yang contribute kepada isu tentang jumlah wakil rakyat muda yang kurang. Saya melihat parti politiknya masih lagi memilih orang-orang tua untuk merajuinya. Apatah lagi kalaulah Perdana Menterinya memang telah memegang jawatan lebih 15 tahun atau lebih 20 tahun, maka orang-orang di keliling beliau ialah orang-orang yang tua-tua yang menyokong beliau. Ketua-ketua bahagian pun orang-orang lama. Tidak ada ruang untuk pemimpin muda untuk bertanding di peringkat bahagian, di peringkat cawangan, kerana mereka telah dicantas daripada awal lagi oleh orang-orang tua ini. Jadi akhirnya kita dapat satu golongan ahli politik yang lebih 60 tahun misalnya, dan orang-orang muda tidak dapat naik ke atas. Sebab itulah jumlah ahli parlimen orang muda itu kurang berbandingkan negara-negara lain. Sebaliknya kita lihat di Singapura misalnya, walaupun Singapura masih lagi menyertakan orang-orang tua, tapi kita lihat ramai wakil-wakil rakyat muda bertanding dan menangi kerusi dalam pilihan raya. Jadi konteksnya ialah kalau kita dapat melaksanakan undi 18, maknanya lah, katakanlah kalau kita dapat buat undang-undangnya dan mungkin pindaan pada Akta Pilihan Raya, pindaan pada Akta Kesalahan Pilihan Raya dan peraturan di bawahnya mungkin dapat dilaksanakan paling cepat pun rasanya awal tahun hadapan, tahun 2022. Maka bila ia berlaku, kita akan dapat lebih kurang, saya rasa kalau saya pernah terbaca, lebih kurang dalam 3 juta lebih orang muda yang berumur 18 tahun ke atas yang layak untuk mengundi. Jadi kita akan lihat cross section of the voters yang dalam golongan ini yang saya rasa substansial, besar jumlahnya, dan ia memberi impact yang besar kepada keputusan suatu pilihan raya. Sebab itulah parti politik itu akan berusaha mula dari sekarang untuk mendapat sokongan daripada orang muda. Tapi kita tahu bahawa generasi X, Y, Z, generasi milenial ini, pendirian mereka jelas. Kalau ia tidak jelas kepada mereka, mereka tidak sokong. Maknanya ia perlu jelas kepada mereka apa yang diperjuangkan di sebuah parti politik itu. Seperti kata Dr. Fasih tadi, bahawa kalau berlaku konflik dalam parti politik, lompat parti dan sebagainya, maka orang muda tidak akan tertarik dengan parti-parti tersebut. Sebab itulah mereka ini menjadi idealis, dan untuk melayan mereka ini kita perlu juga menjadi sebuah parti politik yang idealistik. Jadi dalam konteks dalam sebuah negara yang bebas memilih wakil rakyatnya, maka jumlah undi 3 juta ni amat penting. Bukan kecil jumlahnya.
Dan kalau semua yang turun mengundi, maka ia memberi impak besar kepada parti politik untuk memenangi pilihan raya. Sebab itulah seperti kata Dr. Fatih tadi, kita perlu memastikan bahawa apa jua jenis bentuk kempen sama ada di luar atau dalam bentuk sosial media ialah mesti berdasarkan kata yang betul, yang tidak palsu, yang tidak berbohong, ya, kalau benar, kerana orang muda dapat menilai. Kerana dapat menilai mana yang baik, mana yang buruk, kerana mereka amat terbuka dan amat terdedah dengan pelbagai informasi. Dan informasi ini boleh membawa kepada kebaikan dan juga membawa kepada keburukan. Sebab itulah saya pasti bahawa cabang-cabang parti politik yang bertumpu kepada pemuda dan pemudi akan berusaha untuk mendapatkan sokongan daripada orang-orang muda ini. Ya, Prof, kalau kita lihat ini juga anak-anak muda tidak boleh lagi lah, orang kata hanya meluah di laman media sosial. Kini kalau ianya dapat direalisasikan, maka anak muda boleh membang undi dengan cara yang sah, dan ini pastinya membuka satu lembaran dan juga nafas baru kepada atmosfera politik tanah air. Baik, kalau kita ingin menyentuh kepada item 4, 5 dan 6, lebih kepada rentas parti ataupun bipartisan, itu yang kita akan telusuri ke semua 3 elemen yang berkaitan dengan rentas parti. Kita berehat sekali lagi, kita akan kembali pasti dalam Bicara Naratif. Baik, bertemu kembali dalam Bicara Naratif. Parlimen akan bersidang kembali pada 13 September 2021 pada Isnin depan. InsyaAllah kita akan melihat kepada 7 transformasi yang kita sedang bincangkan dan juga sedang perhalusinya beberapa perkara, dan juga sudah pun dibahaskan dan juga dibincangkan dan juga kita memahami makna sebenar. Ingin saya kembali kepada Dr. Fathi dan juga Prof. Nick untuk kita melihat kepada item 4, 5 dan juga 6. Kalau kita melihat secara keseluruhannya, transformasi di bawah item 4, 5 dan 6 ini melihat kepada kerjasama rentas parti yang saya lihat sebagai satu resepi seperti yang dikatakan oleh Speaker Dewan Rakyat untuk menstabilkan politik dan juga suhu dalam Dewan Rakyat itu sendiri. Mungkin saya ingin kembali ke Dr. Fathi terlebih dulu untuk melihat kepada 3 perkara 4, 5 dan 6 ini dalam 7 transformasi ini. Bagaimana kita ingin melihat bahawa ini adalah satu sejarah baru bahawa rentas parti ini boleh bergabung dan juga mencari keputusan yang baik untuk rakyat, Doktor. Ya, Hafiz. 3 perkara yang disebutkan itu, iaitu yang pertamanya keanggotaan dalam jawatankuasa pilihan khas Parlimen yang dilaksanakan lebih seimbang antara ahli Parlimen kerajaan dan juga pembangkang, dan juga seterusnya adalah dari sudut undang-undang yang dibuat melalui proses rundingan. Maksudnya jika sekiranya ada cadangan untuk laksanakan undang-undang baru, sebelum pergi ke Parlimen, proses rundingan dibuat terlebih dahulu. Dan yang ketiganya dari sudut Majlis Pemulihan Negara, yang mana di dalam majlis yang ditubuhkan itu melibatkan anggota-anggota pemimpin parti pembangkang. Saya kira 3 langkah itu adalah langkah-langkah yang penting yang ditawarkan oleh Perdana Menteri. Dan saya ingin menyentuh terlebih dahulu berkenaan dengan jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Ini satu konsep yang sangat penting, Hafiz. Kalau kita perhatikan dalam konteks Parlimen yang ada sekarang ini, bahkan di dalam masyarakat, kalau kita sebut perkataan Parlimen itu sendiri, kadang-kadang tergambar di dalam fikiran masyarakat dari sudut proses persidangan yang penuh dengan kehangatan. Dan kadang-kadang situasi persidangan itu timbul perkara-perkara yang kita katakan ucapan-ucapan yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik di dalam sidang Parlimen. Sebenarnya hal ini boleh diatasi dengan beberapa langkah. Antara langkah yang proaktif yang perlu dilaksanakan ialah dengan menggiatkan jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Sebenarnya jawatankuasa ini adalah sebahagian daripada badan legislatif. Dia bukan dalam eksekutif, dia masih lagi dalam ruang lingkup badan legislatif, iaitu badan Parlimen, yang mana peranan Parlimen yang penting adalah untuk mewujudkan responsible government atau kerajaan yang bertanggungjawab. Dan pembangkang sebenarnya mempunyai peranan yang sangat besar dalam konteks ini. Sebab itulah dalam situasi pembangkang yang kuat yang ada sekarang, sebenarnya rakyat untung.
Pembangkang yang kuat ini boleh diberikan harapan untuk mengimbangkan kuasa-kuasa kerajaan, tindakan-tindakan kerajaan dan sebagainya. Dan proses imbangan itu perlu dibuat secara profesional, bukan dengan cara menjerit, memekik di dalam dewan, tetapi melalui fakta dan juga data. Dan kaedah yang paling baik, yang paling harmoni sebenarnya adalah melalui jawatankuasa pilihan khas parlimen. Kerana melalui proses ini, setiap jawatankuasa itu diberikan tajuk-tajuk atau aspek-aspek yang khusus yang perlu ditangani, yang perlu disemak dan sebagainya. Dan dengan cara ini, ahli jawatankuasa yang terdiri daripada ahli parlimen pembangkang dan juga ahli parlimen kerajaan dapat berbincang dengan terperinci dan juga matang tanpa melibatkan soal emosi. Kerana perbincangan itu dibuat melalui proses tertutup. Tidak ada sebab untuk tunjukkan hero dan sebagainya. Jadi ini kaedah yang sangat baik. Dan sebenarnya peranan jawatankuasa pilihan khas ni, parlimen ini sangat-sangat penting, kerana dia melaksanakan proses yang kalau dalam konteks Islam kita namakan konsep hisbah, yang mana konsep untuk memperbetulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pentadbir atau pemerintah. Dan di dalam negara kita sebenarnya jawatankuasa pilihan khas parlimen ini telah wujud dan dilaksanakan sejak daripada dahulu lagi. Dan kita mengharapkan dalam situasi rakyat berdepan dengan banyak isu, termasuklah isu wabak, isu dari sudut ekonomi, isu dari sudut pekerjaan, isu dari sudut kesihatan dan sebagainya. Setiap perkara yang menjadi perhatian rakyat ini perlu ditumpukan, perlu dicerakinkan supaya jawatankuasa pilihan khas parlimen tadi dapat memantau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kerajaan berdasarkan kepada data dan juga fakta. Dan pandangan daripada jawatankuasa pilihan khas parlimen ini akan dapat dinyatakan atau diwar-warkan kepada rakyat untuk rakyat menilai dengan lebih terperinci. Saya rasa ini satu tindakan yang penting untuk kita berikan perhatian. Dan di samping itu, Hafiz, kalau kita tengok langkah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memberi ruang kepada pihak pembangkang terlibat sama di dalam beberapa kita katakan institusi penting di dalam negara ini, termasuklah dari sudut aspek pemulihan negara dan juga pelaksanaan undang-undang atau penguatkuasaan undang-undang. Saya kira ini satu langkah yang sangat penting yang perlu disambut oleh pemimpin pembangkang secara positif. Dan saya percaya dengan cara ini kita dapat mengendurkan ketegangan yang berlaku di dalam parlimen. Sebab bagi saya parlimen ini adalah satu dewan yang mulia. Kita tahu parlimen ini kalau dari sudut perbahasan pun disebut dewan yang mulia. Jadi sepatutnya parlimen ini tidak digunakan sebagai tempat untuk menunjuk hero, menunjuk hebat atau menjatuhkan pihak lawan. Kita mengharapkan parlimen ini menjadi medan untuk ahli-ahli parlimen berbincang secara matang dan mengemukakan fakta dan data, bukan sekadar menyatakan bantahan. Lebih-lebih lagi yang kita tidak mengharapkan ahli parlimen menggunakan ruang parlimen ini untuk menjatuhkan kerajaan atau menimbulkan keadaan tidak senang di dalam politik dalam negara kita. Ini harapan yang kita harapkan daripada sistem parlimen yang ada sekarang. Prof, kalau kita boleh lihat kepada setiap RUU akan dibincang secara bersama termasuk orang undang-undang perbekalan. Ini akan dibentangkan tidak lama lagi untuk belanjawan 2022. Adakah pada pandangan Prof, kalaulah usaha ini dapat dilakukan dengan jayanya, akan menjamin tidak akan ada lagi episod hiruk pikuk ataupun terjerit dalam parlimen dalam soal untuk meluluskan undang-undang perbekalan ini? Bagaimana Prof? Baik, kalau kita masih ingat lagi undang-undang perbekalan tahun lepas, ia berlaku dalam keadaan di mana kerajaan berada dalam krisis yang besar kerana kekurangan sokongan majoriti masa itu, dan di situlah diambil peluang oleh pihak pembangkang untuk untuk menjatuhkan kerajaan dalam berbagai cara. Apabila bajet dibentangkan, sepatutnya apabila telah disetujui secara majoritinya, sepatutnya tidak lagi perlu diundikan lagi kerana ia telah dapat sokongan sebelum itu. Tapi pihak pembangkang mahukan ia diundi secara blok, dan ini telah menimbulkan pelbagai soalan kepada orang luar, kepada kita sendiri sebagai rakyat, sama ada
akan berjaya atau tidak bajet tahun 2021 itu diluluskan. Semua berada dalam keadaan serba salah dan keadaan bimbang juga kerana kita tidak mahu kerajaan jatuh dan bajet tidak dapat diluluskan. Kerana apabila ia berlaku maka 1 Januari maka pihak penghormatan awam tidak boleh membelanjakan wang kerajaan kerana tidak diluluskan oleh Parlimen. Jadi apabila dicadangkan supaya RUU pembekalan ini dapat diselesaikan secara kolektif, seperti yang cadangkan oleh Perdana Menteri, itu satu cadangan yang amat baik saya rasa, dan dia tidak perlu melalui proses pengundian pun kalau ia telah disetujui daripada awal. Jadi maknanya sebelum ia dibawa ke Parlimen lagi, kita mahukan kerjasama dan juga apa dipanggil sebagai pihak pembangkang sama-sama memberikan pandangan mereka tentang kandungan cadangan bajet yang akan diluluskan tersebut dan memberikan input-input yang penting untuk memastikan bajet itu bajet yang mampan, yang mempunyai pandangan jauh untuk tahun 2022 misalnya. Dan di sini apabila ia terdapat diselesaikan dari peringkat luar Parlimen, dan apabila dibawa ke Parlimen, tidak ada lagi isu-isu untuk menolak ataupun mempersoalkan apa yang telah dipersetujui. Jadi jika ini dapat dilakukan, maka perjalanan bajet untuk 2022 nanti insya-Allah kalau tidak silap saya pada bulan Oktober nanti akan berjalan lancar, dan dengan itu kita dapat satu suasana yang sangat baik di Parlimen dan tidak ada percakaran, tidak ada maki hamur dalam Parlimen. Jadi itu yang kita mahukan. Kita mahu sebuah Parlimen yang aman damai, yang dapat menerima kekurangan dan memberi perhatian kepada apa yang patut dibincangkan. Ya. Baik, Prof. Dan kalau kita melihat ada satu terma lagi, iaitu Majlis Pemulihan Negara. Ini satu majlis yang penting apatah lagi kita ingin menangani pandemik COVID-19, dan ini adalah satu lagi tawaran yang melibatkan kedua-dua pihak kerajaan dan juga pembangkang. Saya ingin gantung dulu soalan ini kepada kedua-dua tetamu. Kita akan berehat sekali lagi, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Hybrid itu sebagaimana yang saya telah nyatakan, kita bersedia sekarang. Besok pun kita boleh adakan secara hybrid. Peraturan pun kita dah sedia. Cuma dari segi keperlembagaan tu kita perlu lihat lebih sedikitlah sama ada boleh ke tidak, ataupun sama ada kita perlu pindah perlembagaan dan sebagainya. Kalau tak perlu dan sekiranya Jawatankuasa Dewan dan Dewan itu sendiri menerima inisiatif itu untuk dilaksanakan, maka kita boleh laksanakan. Besok pun kita boleh. Ya, itu dia Parlimen Hybrid yang dikatakan sudah pun bersedia untuk dimulakan pada bila-bila masa. Dimaklumkan oleh Datuk Azhar Zain Harun, Speaker Dewan Rakyat. Esok pun boleh dimulakan. Itu juga antara satu inisiatif yang penting untuk kita angkat dan juga memahami. Dan tadi saya gantung satu persoalan berkenaan dengan Majlis Pemulihan Negara, Prof dan juga Dr. Fatih. Mungkin saya bagi laluan kepada Prof terlebih dahulu berkenaan dengan soal Majlis Pemulihan Negara. Ini sering dikaitkan dengan pelibatan pembangkang. Kita melihat juga idea-idea pembangkang juga tidak kurang hebatnya dalam memberi bantuan ataupun memberi sumbangan idea kepada pihak kerajaan untuk menangani pandemik COVID-19. Pada pandangan Prof, kalau kata MPN ini dianggotai oleh kedua-dua pembangkang dan juga kerajaan, bagaimana sebenarnya jalan kita keluar terhadap pandemik ini, Prof? Ya, kalau kita lihat ini perbahasan Parlimen yang terakhir, apabila dibincangkan tentang pelan pemulihan ini oleh menteri yang berkenaan, kita lihat bahawa feedback ataupun maklum balas daripada pihak pembangkang itu amat baik. Cadangan-cadangan dikemukakan oleh wakil-wakil pembangkang itu cadangan-cadangan yang betul-betul memberi ruang kepada penambahbaikan kepada apa jua yang telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan, MKN, Kementerian Pertahanan dan sebagainya. Jadi kita melihat bahawa tertubuhnya pelan pemulihan negara ini dengan mantan Perdana Menteri sebagai pengerusinya, maka ia bergerak bukan di dalam Parlimen saja, ia bergerak di luar Parlimen, di bawah kementerian-kementerian tertentu, maka ia memerlukan input, dan input ini tentulah dari pakar-pakar
dan saya pasti memang ada pakar pun dah dilantik dalam MPN tersebut. Dan di samping itu, apabila dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa ia juga akan memasukkan wakil-wakil rakyat pembangkang, itulah adalah satu kelebihan, satu advantage yang besar kepada MPN, kerana dengannya input yang boleh diberi oleh wakil-wakil pembangkang ini bukan input yang biasa, tapi input yang data fakta dikata Dr. Fatmi tadi, maka insya-Allah saya rasa plan MPN ini akan berjalan lancar dan mungkin bertambah baik. Kita lihat bahawa pelbagai perkara ditimbulkan. Hari ini pun apabila Menteri Kesihatan bercakap dalam sila akhbar, beliau menimbulkan isu-isu baru. Misalnya mereka yang dalam positif COVID tersebut, ada yang tidak sedar yang mereka ada COVID, nanti tiba-tiba mereka telah kurang oksigen. Ini perlu menyebabkan jumlah BID telah bertambah. Itu adalah isu baru yang saya rasa perlu input-input bukan saja dari pakar tapi dari semua yang terlibat dalam menangani COVID. Saya rasa itu langkah yang baik. Pasti pembangkang tidak akan menolak dan kerana mereka mempunyai input mereka sendiri. Mereka pun ada pakar-pakar mereka sendiri. Ya, Prof, itu penting untuk pemahaman yang jelas berkenaan dengan pelibatan MPM dan kita mengharapkan supaya pelibatan ini sudah tentu dapat membawa kita keluar daripada pandemik. Dan saya ingin terus kepada Dr. Fathi berkenaan dengan tawaran yang ketujuh. Ini juga satu tawaran yang mendapat sambutan baik daripada Blok Pembangkang sendiri, iaitu Ketua Pembangkang akan diberikan saraan dan kemudahan yang setara dengan seorang menteri. Ini juga dibincangkan tidak silap saya ketika mana pentadbiran Pakatan Harapan ketiga dahulu. Dalam soal ini, pemberian tawaran kepada Ketua Pembangkang berkenaan dengan setara menteri ini. Soalnya dalam parlimen bagaimana, Doktor? Ya. Sebenarnya tawaran ini pernah disebut oleh Perdana Menteri yang lepas, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Cuma ada perbezaan sedikit, yang mana beliau menawarkan kedudukan yang setaraf dengan Menteri Kanan, tetapi kali ini pada setaraf dengan Menteri. Saya kira itu tak ada beza sangatlah. Asas kepada tawaran ini sebenarnya adalah untuk mengutamakan politik damai, politik diplomasi dan untuk mengurangkan politik permusuhan atau konfrontasi. Saya kira ini satu langkah yang penting dan kita tidak boleh menilainya apa yang ditawarkan oleh Perdana Menteri ini sebagai satu bentuk rasuah, sebab saya melihat ada komen-komen setengah pihak yang mengatakan adalah rasuah politik untuk merasuah Ketua Pembangkang. Saya kira itu bukan satu bentuk rasuah, tetapi dia adalah satu proses untuk mengukuhkan institusi pembangkang itu. Kita perlu lihat Ketua Pembangkang ini dalam konteks institusi pembangkang, yang mana kedudukan Ketua Pembangkang ini sebenarnya dalam sistem demokrasi sangat penting, kerana Ketua Pembangkang adalah satu elemen yang mengukuhkan konsep responsible government atau bertanggungjawab kerajaan yang disebut tadi, sebab kita tak perlukan proses semak dan imbang. Dan Ketua Pembangkang itu pula perlu diberi ruang bukan sekadar di dalam parlimen, tetapi kedudukannya perlu dihormati. Itu sebenarnya asas kepada langkah itu. Dan dalam hal ini sebenarnya rakyat Malaysia perlu bersikap terbuka dengan beberapa perubahan politik yang berlaku. Memang dahulu negara kita ni berdepan dalam situasi politik yang didominasikan oleh satu parti. Kalau kita perhatikan Hafiz, daripada tahun 1957 hingga tahun 1990 atau 99, kita lihat politik negara didominasi oleh Barisan Nasional dan sebelumnya Perikatan. Dan apabila muncul cabaran yang lebih hebat, kalau tahun 90 gagasan rakyat dipimpin oleh Tengku Razali, kemudian tahun 99 Barisan Alternatif yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemudiannya Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan yang ada. Wujud selepas daripada itu sistem dua parti. Tetapi selepas tahun 2018, kita lihat sistem dua parti ini tidak benar-benar kelihatan. Kenapa? Kerana seolah-olah politik negara kita ini semakin rencam, semakin kompleks. Kalau kita perhatikan pada 2018, pertembungan antara tiga kelompok yang besar, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga PAS, yang kesan dia selepas daripada pilihan raya wujud situasi politik yang tidak stabil.
Yang mana realiti itu terus berlaku sekarang dan saya percaya akan berlaku juga di dalam pilihan raya akan datang. Kerana tidak ada lagi parti yang dominasi. Kita ada parti-parti tetapi jumlah parti itu kecil, masing-masing kecil. Dan parti-parti ini boleh berubah. Kerana itulah bila kita tengok dari sudut realiti politik semasa, peranan pembangkang itu perlu diberikan peranan yang besar dan dalam masa yang sama antara pembangkang dan juga kerajaan tidak perlu wujud pertembungan yang dahsyat. Baik. Tetapi perlu mengutamakan politik damai dan juga diplomasi di dalam konteks realiti sekarang. Baik Doktor. Baik, kita mengejar masa dan juga sikit daripada Prof ni untuk kita dapatkan jangkaan apakah yang akan dititahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada Isnin ini. Secara ringkasnya Prof. Saya pasti bahawa apa yang akan ditekan oleh Baginda ialah mengenai politik yang aman, politik yang sedia memberi ruang kepada semua, yang menang tetap menang dan yang kalah perlu juga diberi ruang. Dan saya pasti bahawa itu akan ditekankan supaya mengelakkan konflik yang lebih besar akan datang. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, Ketua Kluster Governor Perundangan dan Pengurusan Awam Majlis Profesor Negara, dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Fatki Yusof, pensyarah dan pendidik di Pusat Polisi Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM Kuala Lumpur. Terima kasih kedua-dua Prof atas perkongsian yang cukup konkret untuk kita fahami, dan kepada anda jangan lupa saksikan secara langsung pembukaan Majlis Parlimen ke-14 Penggal ke-4 pada Isnin ini. Kita akan siarkan secara langsung titah ke bawah duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong pada hari tersebut di saluran berita RTM secara langsung untuk anda. Dan kepada anda, terima kasih kerana menonton Bicara Naratif hari ini, dan kita akan berjumpa lagi pada episod-episod akan datang. Jaga diri, Assalamualaikum dan selamat malam.